Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke channel Ustazah Azlin. Ustazah akan membuat ulang kaji tajuk yang pertama, iaitu Islam adalah cara hidup. Okey, untuk tema yang pertama, pelajaran tingkatan 4. Jadi sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita teruskan perbincangan dan ulang kaji kita untuk tajuk yang pertama, iaitu Islam adalah cara hidup. Baik, kita mulakan dengan maksud Islam sebagai ad-din. Pengertian Islam. Islam ialah agama Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Manakala Islam sebagai ad-din bermaksud Islam adalah cara hidup yang lengkap merangkumi akidah, ibadat dan juga akhlak. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Baik, kita tengok pula kepada maksud Islam sebagai ad-din adalah Islam ialah cara hidup yang lengkap merangkumi semua aspek, termasuklah akidah, ibadat dan juga akhlak. Baik, agama Islam yang telah disempurnakan dan diredai Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terbesar bagi umat Islam. Dan sehinggakan manusia tidak memerlukan kepada agama yang lain melainkan kepada agama Islam. Baik, kemudian kita akan tengok pula yang kedua, sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup. Sebab yang pertama, Islam memandu arah hidup manusia supaya mengikut syariat Islam. Sebab yang kedua, akal manusia terbatas untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu perkara. Sebab yang ketiga, cara hidup Islam ialah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebab yang keempat, kenapa manusia perlukan kepada Islam adalah kerana Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia. Baik, kemudian kita teruskan kepada pengertian Islam, iman dan juga ihsan. Baik, tiga perkataan ini, tiga istilah ini merupakan perkara yang penting dalam tajuk Islam adalah cara hidup. Baik, kita mulakan dengan perkataan Islam. Islam dari segi bahasa bermaksud sejahtera. Manakala dari segi istilah pula, Islam membawa maksud taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Manakala iman dari segi bahasa pula bermaksud yakin dan percaya. Manakala iman dari segi istilah bermaksud membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Diikuti dengan kalimah yang ketiga, iaitu ihsan. Dari segi bahasa, ihsan adalah berbuat kebaikan. Dari segi istilah, maksud ihsan adalah kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala.
Okey, jadi Islam adalah sejahtera, iman adalah yakin dan percaya, ihsan adalah berbuat kebaikan. Baik, kita teruskan dengan perbincangan yang seterusnya berkenaan dengan rukun Islam dan juga rukun iman. Baik, rukun Islam dan rukun iman ini termaktub dalam hadis yang masyhur. Baik, kita tengok rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Dan penyaksian ini adalah asas kepada penerimaan sesuatu ibadat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan solat? Solat ialah ibadat yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jadi, solat fardu kita dimulakan dengan solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isyak. Baik, rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Baik, apa maksud zakat? Zakat ialah ibadat dengan cara mengeluarkan harta yang tertentu dengan kadar yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan zakat ini terbahagi kepada 2, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Baik, kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Apa maksud puasa? Puasa ialah ibadah dengan cara menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dan disertakan dengan niat. Jadi puasa yang wajib selama sebulan pada bulan Ramadan kepada umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Baik, rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Baik, haji ini adalah ibadat yang dilakukan sekali seumur hidup dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan apa maksud berkemampuan itu? Mestilah berkemampuan dalam aspek harta dan juga kesihatan. Baik, Ustazah nak highlightkan di sini perkataan rukun. Apa maksud rukun? Baik, rukun ialah asas atau prinsip yang mendasari sesuatu. Baik, kita teruskan dengan perbincangan berkenaan dengan rukun iman. Baik, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yakin dan percaya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Iaitu yakin dan percaya kewujudan malaikat sebagai makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya dan sentiasa taat menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kamu perlu ingat 10 nama malaikat yang wajib kita tahu, iaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, malaikat Israel untuk mencabut nyawa, malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amalan baik dan buruk yang kita lakukan. Malaikat Munkar dan Nakir akan menyoal kita di dalam kubur. Malaikat Mikail untuk memberikan kita rezeki. Dan Malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan untuk menjaga pintu syurga. Baik, yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, bermaksud yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab kepada
para rasul sebagai panduan hidup. Baik, ada 4 kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul, iaitu kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Injil kepada Nabi Isa AS, kitab Taurat kepada Nabi Musa AS, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Baik, diikuti dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Yakin dan percaya bahawa Nabi dan Rasul ialah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu kepada mereka. Baik, di sini kamu kena dapat membezakan maksud Nabi dan juga Rasul. Apa maksud Nabi? Nabi ialah manusia lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu kepada dirinya tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Manakala Rasul pula adalah manusia lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu kepada dirinya dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Baik, berapakah jumlah keseluruhan para Nabi dan Rasul? Jumlah keseluruhan mereka seramai 124,000 orang. Kemudian diikuti dengan 313 orang Rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, daripada jumlah itu, Allah pilih 25 orang Rasul lagi yang terbaik yang Allah catatkan nama dan kisah mereka dalam Al-Quranul Karim. Dan kemudian daripada jumlah 25 itu, Allah pilih lagi 5 yang terbaik yang diberikan gelaran sebagai Rasul Ulul Azmi. Dan diikuti dengan Nabi Muhammad SAW yang diberikan gelaran Sayyidul Anbiya ataupun Khatimul Anbiya. Baik, kita teruskan kepada beriman kepada hari kiamat, membawa maksud yakin dan percaya bahawa alam ini akan musnah. Jadi semua manusia akan dibangkitkan semula dan dihisap untuk menerima balasan daripada Allah sama ada syurga ataupun neraka. Dan rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya, yakin dan percaya bahawa segala apa yang berlaku kepada manusia dan alam keseluruhannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa maksud qada, apa maksud qadar? Qada bermaksud sesuatu yang berlaku kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semasa hidupnya. Manakala qadar pula adalah sesuatu hal yang telah ditentukan oleh Allah yang berlaku kepada makhluknya sebelum makhluk itu diciptakan. Baik, kita teruskan kepada kalimah ihsan. Okay? Ihsan adalah keadaan di mana manusia melakukan ibadah dan pekerjaan dengan penuh kesungguhan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi ihsan ini terhasil daripada gabungan sifat ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat ihsan ini akan mendorong manusia melakukan sesuatu ibadah dengan lebih berkualiti. Baik, ada sebuah hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, ihsan ialah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihatnya. Dan sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah Allah melihat perbuatan dan amalan kamu. Baik, seterusnya kita bincang tentang apakah kepentingan rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Baik, kepentingan rukun Islam yang pertama, asas ketaatan kepada ajaran Islam. Yang kedua, menjamin hubungan baik antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, merupakan kunci kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan kepentingan rukun Islam yang keempat adalah membawa kebahagiaan kepada hidup manusia sama ada di dunia ataupun di akhirat. Baiklah, kita teruskan pula dengan kepentingan rukun iman.
Okey, kepentingan yang pertama, iman merupakan syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghubungkan makhluk dengan Allah dari sudut kepercayaan dan keyakinan yang bersumberkan wahyu. Dan yang ketiga, menegaskan konsep mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ajaran yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Baik, apakah pula kepentingan ihsan? Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang harmoni. Yang kedua, mengajar manusia untuk berbuat baik kepada manusia dan makhluk yang lain. Dan kepentingan yang ketiga, merasakan Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dan melihat segala gerak-geri manusia sepanjang masa. Baik, kemudian kita bincang pula tentang cara menjadikan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap. Baik, cara yang pertama, membaca, menghayati dan mengamalkan pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan ataupun role model dan ikutan sepanjang masa. Baik, cara yang ketiga, menghayati dan mengamalkan ibrah kepada kisah sirah perjuangan Rasulullah SAW. Cara yang keempat, menghayati dan mengamalkan ibrah daripada kisah perjuangan para sahabat Nabi. Dan cara yang kelima adalah mempelajari dan mendalami pelbagai bidang dan disiplin ilmu dalam agama Islam. Okey, jadi ada 5 cara untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup yang lengkap. Baik, Ustazah teruskan dengan perbincangan contoh soalan hebat. Baik, soalan yang pertama. Ketika makan di sebuah restoran yang ramai pelanggan, anda terlihat gantungan tangkal azimat di dalam restoran tersebut. Apakah tindakan yang perlu anda lakukan? Jadi peruntukan markahnya 4 markah. Baik, kita cuba jawapan pula. Baik, jawapan untuk soalan kebat kamu kena ingat mesti dalam satu perenggan. Okey, kamu tak boleh tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Salah. Okey, mesti dalam satu perenggan yang terdiri daripada 4 rubrik iaitu isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Baik, kita tengok jawapan yang pertama. Saya akan menasihati pengusaha restoran tersebut. Isi 1 markah supaya berhati-hati dalam mengamalkan perkara, huraian yang boleh menjejaskan akidahnya, huraian lengkap, yang akhirnya boleh memudaratkan diri sendiri. Baik, 1 ayat terdiri daripada 4 markah. Okey, 1 ayat sahaja, ada isi, ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. Baik, contoh soalan yang kedua. Anda melihat kawan anda sering solat berjemaah, namun beliau tidak menutup aurat ketika keluar dari rumah. Nyatakan pandangan anda berkaitan hal tersebut. Baik, 4 markah juga. Tetapi Ustazah nak kamu semua dapat membezakan antara contoh jawapan yang pertama dengan contoh jawapan yang kedua. Baik, kita tengok jawapan yang soalan yang kedua. Saya berpendapat bahawa rakan saya belum menghayati konsep rukun Islam yang sebenarnya. Isi 1 markah. Titik. Okey, ini ayat yang pertama. Kita teruskan dengan ayat yang kedua untuk memberikan huraian. Dia tidak mengaplikasikan rukun Islam dalam kehidupan seharian. Okey, ini adalah ayat yang kedua tetapi isi. Okey, huraian kita sambung terus ayat yang kedua ini. Huraian lengkapnya adalah menyebabkan dia hanya mengamalkan sebahagian sahaja tuntutan agama. Titik. Dan
Untuk kesimpulannya, Ustazah buat ayat yang baru. Kita mulakan dengan perkataan tuntasnya. Kita perlulah menjadikan ad-din sebagai cara hidup yang sebenar. Baik, apa yang Ustazah nak sampaikan di sini adalah kamu bebas untuk nak menulis cara menjawab. Okay, sama ada kalau kamu rasa kamu boleh buat satu ayat yang panjang, yang dalam satu ayat itu boleh terdiri daripada isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan, tak ada masalah. Kamu boleh buat cara begitu. Seandainya kalau kamu pilih nak buat satu ayat demi satu ayat yang pertama nak menunjukkan isi, ayat yang kedua huraian, ayat yang ketiga huraian lengkap, ayat yang keempat kesimpulan pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma elakkan jangan sesekali kamu menggunakan perkataan selain itu. Seterusnya, akhir sekali. Okey, kerana perkataan-perkataan itu nak menunjukkan bahawa kamu nak memberi isi yang kedua. Okey, sedangkan kalau kebat 4 markah, satu isi sahaja yang diperlukan. Baik, kita tengok contoh soalan yang ketiga. Jiran anda seorang usahawan berjaya dan selalu membantu golongan fakir dan miskin. Namun, beliau bersikap sombong dengan orang lain. Bincangkan. Okey, jawapan. Beliau perlu mempunyai sifat ihsan dalam diri, isi 1 markah, kepada semua golongan manusia. Huraian 1 markah. Agar tidak dianggap sebagai manusia yang takbur dengan kekayaan yang dimilikinya. Okey, markah yang ketiga untuk huraian lengkap. Dan markah yang keempat, kesimpulannya kita perlu bersifat merendah diri pada setiap masa agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perhatikan cara menjawab dalam satu perenggan, langsung tidak ditulis perkataan selain itu, seterusnya, akhir sekali. Okey. Baik, contoh soalan yang keempat. Ramai orang yang berpuasa tetapi tidak menjaga lisan dan pandangan. Apakah kesan perbuatan tersebut kepada ibadat seseorang Muslim? Baik, contoh jawapan. Perbuatan tersebut akan menyebabkan ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak suka kepada hamba-Nya yang tidak menjaga adab-adab dalam Islam. Perkara ini perlu dipandang serius oleh umat Islam. Kesimpulannya, Islam mengajar kita supaya sentiasa berakhlak mahmudah. Okey, lengkap jawapan kamu 4/4 markah. Okey, ini ada 4 contoh soalan kebat yang kamu boleh jadikan panduan untuk menulis jawapan kebat. Baik, kita tengok pula bentuk soalan yang seterusnya. Okey, jelaskan 2 sebab manusia perlu kepada ad-din dalam kehidupan seharian. 4 markah. Okey, bagaimana cara menjawab? Baik, mula-mula kamu kena kenal pasti kata tugas. Okey, so arahannya jelaskan. Jadi, bila jelaskan, jawapan kamu perlu terdiri daripada isi dan juga huraian. Baik, dan jangan lupa mulakan dengan kepala jawapan. Ini kepala jawapan kita ambil balik daripada soalan tadi. Manusia perlu kepada ad-din dalam kehidupan seharian. Okey, titik 2 bertindih kat sini. Baik, jawapan yang pertama, dash kat sini. Ataupun nak tulis satu roman, boleh. Nak tulis A, boleh. Okey, baik. Isi dia apa? Memandu arah hidup manusia. Okey, supaya mengikut syariat Islam. Ini huraiannya. Jawapan yang kedua, akal manusia terbatas untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu perkara. 2 markah di sini. Tapi, kalau kamu cuma jawab isi sahaja, contohnya, memandu arah hidup manusia, titik. Akal manusia terbatas, titik. Okey, kamu tak dapat markah penuh, kamu cuma dapat 1 markah untuk jawapan pertama, 1 markah untuk jawapan yang kedua. Okey, jadi kalau jelaskan, berilah isi dan juga huraian. Baik, bentuk soalan yang seterusnya adalah soalan objektif pelbagai bentuk. Okey, jadi kamu dikehendaki untuk menulis
jawapan. Okey. Ini pun contohnya juga, soalan objektif pelbagai bentuk. Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Okey, diberikan soalan. Ini adalah istilah yang diperlukan. Okey, jadi kesungguhan dalam melakukan suatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Ta'ala, apa jawapan dia? Okey, kamu kena hafal lah. Baik, kemudian taat dan patuh pada perintah Allah, meninggalkan larangannya. So, apa jawapan dia? Okey, ini adalah contoh jawapan. Okey, baik, jadi kamu kena hafal istilah-istilah yang ada dalam buku teks Tasawur Islam. Baik, ini adalah bentuk soalan yang seterusnya. Okey, lengkapkan jadual di bawah berkaitan dengan rukun iman. So, dia bagi A, yakin dan percaya bahawa alam ini akan musnah. B, yakin dan percaya bahawa segala yang berlaku kepada manusia dan seluruh alam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuliskan A apa jawapannya, B apa jawapannya. Baik, bentuk soalan yang seterusnya adalah tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, jadi kamu berhati-hati ketika membaca soalan ini. Okey, kita rasa soalan ini macam mudah. Right pangkah. Tapi kalau kamu salah baca, tak berhati-hati membaca soalan, boleh jadi kamu akan hilang markah. Okey, baik, contoh soalan dia. Mengucap 2 kalimah syahadah merupakan asas kepada penerimaan sesuatu ibadah. Okey, betul. Tuliskan betul. Yang kedua, ihsan ialah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan, beroleh kesejahteraan dan keselamatan apabila berserah kepadanya. Okey, apa jawapannya? Okey, baik, betul. 3. Islam merupakan syarat sesuatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu daripada rukun Islam. Yang kelima, solat merupakan tuntutan fardu ain ke atas setiap mukallaf. Dan contoh soalan yang keenam, mengamalkan Islam sebagai adin menjamin kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Okey, ini adalah contoh soalan yang berbentuk right ataupun pangkah. Okey, itu sahaja perkongsian Ustazah pada kali ini untuk tajuk yang pertama. Jadi diharap kamu dapat memanfaatkan perbincangan kita pada hari ini dan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kamu boleh skor A untuk tasawur Islam. Dan sekian daripada Ustazah, kita akan jumpa lagi pada tajuk yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.